Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan kongsikan tutorial untuk menggunakan add-on Pear Deck bersama dengan Google Slide. Saya yakin dan pasti ramai cikgu-cikgu yang suka menggunakan slides, rajin menyediakan PowerPoint slides untuk presentation dalam Google Meet. Namun kadang-kadang kita tak tahu betul ke tak murid kita rujuk slides kita, ataupun mungkin ada juga masalah kekangan dari segi internet connection yang tak stabil, sama ada dari segi masalah murid ataupun cikgu. Kemudian ada juga masalah dari segi anak murid cikgu tak dapat mengikuti online kelas pada waktu itu kerana masalah berkongsi peranti dengan ibu bapa. Jadi apabila kita dah install Pear Deck ni dapat mengatasi masalah-masalah ini insya-Allah. Jadi untuk antara sedikit kelebihanlah menggunakan Pear Deck. Jadi macam mana kita nak menggunakan Pear Deck? Yang pertama sekali, kita menggunakan Google Slides. Cikgu perlu menggunakan Google Slides. Penyediaan slides menggunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint dan juga Google Slides sama je. Cumanya bagi saya, penggunaan Google Slides ni lebih mobile. Maknanya cikgu boleh akses daripada bila-bila masa sebab dia memang dah store dalam kita punya drive. Jadi cikgu sediakan cikgu punya slide seperti biasa. Yang pentingnya, cikgu kena ada add-on dia. Jadi cikgu pergi ke bahagian add-ons. Kalau cikgu pergi pada bahagian add-on, cikgu klik. Macam saya dah ada Pear Deck. Kalau tak ada, cikgu boleh klik manage add-on. Klik pada manage add-on. Kemudian, cikgu boleh search lah Pear Deck. Macam saya dah install. Kalau cikgu belum install, cikgu boleh type Pear Deck. Dan dia akan keluar. So nanti cikgu install sahaja Pear Deck. So once cikgu dah install, cikgu boleh buka balik dekat ruangan add-on ni tadi. Klik pada add-on. Kemudian cikgu clear Pear Deck, open Pear Deck. So bila cikgu klik open Pear Deck, dia akan keluar dia punya toolbar dia. Toolbar untuk Pear Deck tu nanti. Jadi dekat sini lah function-function yang cikgu boleh add dalam cikgu punya slides. Contohnya ask student a question. Dalam slide cikgu nak add soalan-soalan sama dalam berbentuk ABC ataupun untuk murid menaip semula, menaip jawapan mereka, atau dalam bentuk pilihan jawapan, dalam bentuk nombor, ataupun cikgu nak bagi link. Alright. Yang ini function yang dua ni, draw dan draggable ni untuk premium lah. Seperti kita tahu kalau premium ni kena bayar lah. Dan cikgu juga boleh add audio. Klik pada add audio ni kalau nak buat, terutamanya kalau kita untuk bahasa, subjek bahasa, cikgu nak buat listening, cikgu boleh rekod suara sendiri dan masukkan. Sebagai contoh. Saya buat, saya nak buat soalan ni, saya nak buat teks. So saya just klik. Saya nak bagi pilihan jawapan. So saya klik pada choice. Jadi cikgu boleh typekan pilihan jawapan untuk soalan yang pertama. Kemudian kita klik update slide. Jadi dia akan keluarlah toolbar. Yang bawah ni cikgu jangan delete lah. Biarkan sahaja. Begitu juga untuk soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya pun sama. Nak buat pilihan jawapan juga. Boleh. Kalau anda kata tak nak buat nombor. Kita klik pada nombor. Number. Alright. So, ada pilihan preview macam mana. Kalau student device, dia akan nampak dalam bentuk nombor macam ni lah. Dia orang boleh type. Kalau kita nak project, dia akan keluar macam ni dalam real time. Kemudian kalau nak buat type, kalau type dia tak ada keluar pilihan jawapan lah. Sebab dia struktur kan, subjektif. Jadi murid boleh menulis apa sahaja respon mereka. Alright. Seterusnya,
Cikgu boleh teruskan lah. Okey, sama ada cikgu nak bagi jawapan, kemudian the next slide cikgu nak letakkan jawapan dia. Okey, supaya murid boleh berbincang jawapan, melihat semula jawapan yang telah mereka berikan. Okey. So, ni contoh saya gunakan soalan menggunakan ABC text. Okey. Dan akhir sekali saya berikan jawapan. Okey, ini antara cara-cara menggunakan function PDAC lah. Okey, apa yang menarik ialah, okey, bila cikgu dah selesai dengan cikgu punya slide, okey, cikgu boleh klik pada start lesson. Okey, klik start lesson. Okey, dia ada dua option di sini. Yang pertama, student based activity. Okey, untuk student based activity maknanya murid boleh buat pada bila-bila masa mengikut mengikut mereka punya macam mana saya nak cakap, pace lah. Maksudnya ada setengah murid yang laju, ada setengah murid dia lambat. Jadi mungkin murid A dia boleh go through slide tu cepat, satu, okay, and then habis. Kadang-kadang yang murid B ni tadi mungkin dia memerlukan masa yang lebih sedikit untuk go through slide cikgu dan menjawab soalan. Okay, dan ini yang tadi masalah kekalangan anak murid yang menggunakan peranti yang sama dengan ibu bapa. Andai kata ibu bapa mereka bekerja daripada pagi sampai petang, kemudian mereka tetap masih boleh akses kepada slide ni pada waktu malam dengan syarat cikgu tak close lagi session PDAC cikgu ni. Ataupun cikgu boleh menggunakan instructor based activity. Kalau cikgu gunakan waktu real time, maksudnya dalam Google Meet, sewaktu Google Meet, jadi cikgu boleh bukakan slide cikgu, okey, start lesson, kemudian kita boleh go through slide by slide. Jadi sambil menunggu murid-murid lain respon, okey, kita boleh go through one slide by slide, slide by slide. Okey, jadi cikgu boleh pilih. Kalau anda kata macam tadilah masalah internet tak stabil dan sebagainya, cikgu boleh klik pada student based activity. Okey. Apabila cikgu dah klik pada student based activity, okey, kita akan keluar pada presentation punya section di mana cikgu akan diberikan link. Okey, diberikan link. Okay, so no thanks. Alright, okay. Alright. So cikgu boleh berikan link kepada student cikgu. Okay, give students a link. Okay, once cikgu dah berikan student cikgu link, okay. Tengok ya. Okey, cikgu akan tunggulah. Okey, mana-mana murid untuk masuk kepada cikgu punya sesi. Okey, jangan risau. Okey, kalau ada yang masuk, dia boleh start teruslah. Okey, ada murid cikgu yang boleh terus start. Okey, sebagai contoh, okey, saya pun start kelas. Okey, untuk murid punya paparan, okey, dia akan ada keluar. Okey, how are you feeling today? Okey, happy, mild, meh, or they can just skip. Okay, so we can start the class. Okay, so bila cikgu dah start, okay, ini adalah paparan yang cikgu akan nampak, okay, untuk teachers dashboard. Okay, ini untuk teachers dashboard. Okay, jadi kita boleh nampak, okay, anda kata contoh ni, okay, so tak ada lagi respon sebab murid tak jawab lagi. Okay. So, anda kata murid dah jawab. Okay. Kita pergi next. Okay, so tengok dah ada satu respon. Kita boleh klik show respon. So, kita nampak ada anak murid kita jawab scarfing. Okay. Kalau ada ramai anak murid, dan kita boleh nampaklah jawapan yang mana yang betul, yang mana yang salah. Okay, kemudian student pergi next. Okay, kita pun pergi next. Okay. Okay, yang untuk ini saya buat apa nama ni?
typing. Okey, so kita pun show respond. Okey, tengok. See, anak murid kita pun menaik pada boarding. Okey. So sehinggalah pengakhirannya sampailah slide yang terakhir. Okey, jadi bila dah selesai, okey, cikgu boleh pilih sama ada nak stop student paste ataupun kalau cikgu nak biarkan pun cikgu boleh tetap biarkan. Okey, so cikgu boleh end. Okey, kat sini. Sama ada cikgu nak terus stop, end the session ataupun leave and allow student to keep working. So kalau cikgu nak biar beri masa sampai malam untuk anak murid, cikgu lengkapkan slide, cikgu boleh klik leave and allow students to keep working. Kalau tak, terus tutup je lah. Okey. So kita boleh namekan kita punya session. Contohnya chapter 6. Okey. Alright. So once dah selesai, okey, cikgu boleh review semula cikgu punya peer deck session tadi. Okey, cikgu boleh review semula peer deck session cikgu. So kita pergi balik tadi dekat peer deck. Open peer deck punya add-on ni tadi. Okey, kita pergi dekat taskbar ni. Okey, review session. Cikgu pergi kepada review session. Okey. So, bila dekat review session ni nanti dia akan ada senarai-senarai sesi pedek yang cikgu gunakan. Okey, jadi contohnya ni tadi. Okey, ready, steady, go. Okay, cikgu pergi pada yang more action ni. Okey, ini kalau cikgu nak tengok siapa anak murid cikgu yang dah pernah masuk kelas. Dah pernah jawab. Okey, saya pergi pada yang saya dah pernah buat ni lah. Okey, so kita export to spreadsheet. Okey, kita export to spreadsheet. Okey, jadi kat sini bila kita dah export to spreadsheet ni kita boleh nampak siapa anak murid yang dah jawab, okey, email mereka, okey, dan jawapan-jawapan mereka. So kalau cikgu nak buat PBD pun mudah. Cikgu boleh nilai sahaja terus melalui spreadsheet ni. Okey? Boleh terus nilai. Jadi kita we're not only killing two birds with one stone lah. Okey, banyak benda yang kita boleh buat. Okey, jadi penggunaan peer deck ni agak memudahkan terutamanya kepada guru ataupun murid yang mempunyai masalah internet connection yang tidak stabil. Okey, ataupun cikgu boleh nak combine dua-dua function. Maksudnya gunakan Google Slide dan peer deck, kemudian cikgu buat instruction menggunakan Telegram live chat. Okey, jadi itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum.